untuk Discord ni, saya harap awak mahirlah guna Discord ni, sebab kita akan jadikan Discord pula sebagai platform untuk kita belajar. So nanti kalau awak ada kelas ke apa ke, awak tekan je classmate form 4 yang ada dekat tepi ni. Okey, itu maksudnya awak nak join kelas. Dan kalau awak rasa awak nak komen, okey, dekat atas classmate classmate form 4 ni ada ruang komen yang saya sediakan. So apabila awak klik je dekat ruang komen tu, dan awak boleh komen apa-apa dekat sini. Okey, ini khas untuk kita punya kelas. Jadi kalau ada masalah, boleh cakap dekat sini, boleh komen. Dan apabila awak nak tengok balik live stream kelas tadi, awak tekan balik classmate form 4. So apa benda yang yang awak tak faham tu, awak boleh tanyalah lepas ni. Alright. So saya harap semua boleh nampak skrin saya. Okey. Cuba test type dekat sini, dekat ruang komen ni. Boleh try testing chat dekat ruang komen ni. Dekat ruang komen tu, lepas tu dapat test, mengetest Okey, cuba awak tekan balik classmate form 4 ni, dan saya harap awak boleh nampak skrin paparan lah. Alright, so hari ni kita nak masuk tajuk baru, iaitu, bukan barulah, saya nak kepada topik yang seterusnya, iaitu penakulan logik. Dan saya harap latihan tu awak boleh buat lah, walaupun awak tak sempat nak buat hari ni. Mungkin kalau nak hantar lambat pun by this week lah, mungkin sampai hujung minggu ni. Kalau ada yang dah siap hantar tu, saya ucapkan tahniah. Kalau ada pembetulan tu, nanti saya akan bagi tahulah kamu kena buat pembetulan atau dan sebagainya, sebab saya ada yang belum semak. Bagi siapa yang saya dah semak tu, boleh buat pembetulan ya, dan hantar semula dekat Google Classroom. Okay, by this week juga. Alright, so kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi penakulan logik ni sebenarnya dia agak memeningkan pelajar, sebab dia tak nampak macam matematik pun. Dia nampak seperti ayat-ayat sahaja. Dan kat sini awak kena tahu, dia lebih kepada fakta matematik. Dia lebih kepada fakta matematik. Jadi awak kena tahu apa itu matematik lah. Dekat sini yang semua akan explore. Alright, so kita akan tengok dalam konteks penakulan logik ni dia ada banyak. Tapi saya tak nak ajar satu persatu, saya terus ajar sekaligus. Mungkin ada certain yang saya tak nak ajar. So penakulan logik ni, saya hari ni nak sentuh 3 soalan sahaja. Saya tak nak banyak-banyak. Cuma yang ni saya akan go slow lah. Okay, slow-slow sahaja. First, saya akan sentuh berkenaan dengan pernyataan. Okay, saya akan sentuh dengan pernyataan. So untuk pernyataan, okay, so pernyataan ni adalah satu ayat. Dia sama ada ayat tu adalah ayat penyata ataupun ayat tanya atau ayat soal atau apa-apalah. So biasanya pernyataan ni adalah satu sahaja, iaitu ayat penyata. Ayat penyata mestilah bukan soalan. Contoh kat sini, soalan nombor 1 diberi 4 campur 2 sama dengan 4 kali 2. Okey, dia bagi 4 campur 2 sama dengan 4 kali 2. Sebenarnya dalam soalan ni, untuk awak faham, dia tidak memberitahu soalan langsung pun. Maksudnya dia tidak tanya awak pun. Dia tak cakap pun berapakah 4 campur 2. Dia tak cakap macam tu. Ataupun dia tak tanya awak satu soalan untuk awak selesaikan. Maksudnya kat sini awak dah tahu dah jawapan dia salah.
sudah terang awak nampak tambah dengan darab tu berbeza. Okey, sangat lain. 4 campur 2, 6. Awak dah tahu dah. 4 kali 2, 8. So sebenarnya di sini dia cuma tanya, adakah berikut merupakan pernyataan atau bukan? So sekejap Jadi sekarang ni cerita ya, kisahnya adalah dia adalah pernyataan atau bukan. Awak just bagi tahu dia adalah pernyataan walaupun dia salah. Okey, sebab kita tahu dia tu salah, jadi kita anggap sahaja dia tu adalah pernyataan. Maksudnya sesuatu yang memang dah nampak dia bagi jawapan. Alright. So kalau ada soalan yang cakap 4 campur 2, okey, 4 campur 2 je, tapi dia tak ada bagi tahu jawapan. So sebenarnya benda ni dia menyoal kita, berapa 4 campur 2. So sebenarnya kat sini dia bukan pernyataan. Okey, dia berbeza. Maksudnya pernyataan tu jawapan yang awak dah tahu salah. Tapi kalau 4 campur 2 ni macam tak lengkap ayat dia. Macam seolah-olah dia suruh kita pula yang cari kan. 4 campur 2 jawapan dia 6. Dia ada ciri-ciri yang macam ni, awak kena faham. Nak bezakan pernyataan atau bukan pernyataan. Tapi kalau awak rasa confused, awak boleh tengok dekat sini ada simbol sama dengan. Okey, ada simbol sama dengan, automatik jawapan dia pernyataan. Okey, kalau ada simbol sama dengan, automatik kita gunakan pernyataan. Tak kisahlah simbol tu lebih ke kurang ke lebih dan sama dengan ke kurang dan sama dengan, asalkan simbol tu menunjukkan adanya jawapan. Tapi kalau yang macam ni simbol sama dengan tu tak ada, so dia bukan pernyataan. Itu salah satu tips yang awak boleh congak lah. Jadi kat sini jawapan dia yang lebih tepat adalah pernyataan. Okey, jawapan untuk A adalah pernyataan. Okay, sebab dia soalan ni dia tak cakap pun benar atau palsu, dia cuma tanya je pernyataan ke bukan. Alright, so saya harap awak faham apa nak bezakan, macam mana nak bezakan pernyataan dengan bukan pernyataan. Kalau dia bagi ayat, automatik awak boleh faham. Contohnya saya ialah seorang murid. Saya ialah seorang murid. Kalau macam ni awak dah nampak dah, oh yang ini ayat penyata, so pernyataan. Tapi kalau dia tanya awak, contohnya macam adakah, bilakah, dia macam ayat tanya. So macam ni bukan ayat penyata ataupun bukan pernyataan. So automatik awak dah nampak. Ada juga yang tiba-tiba dia tulis, wah cantik yang kasut itu. Okey, contohnya wah ada tanda seru. So macam awak belajar bahasa Melayu, tanda seru ni menunjukkan ayat seru. Okey, jadi ayat seru tu bukannya ayat penyata, dia lain. Jadi konteks kat sini juga bukan pernyataan. Jadi awak kena pandai lah. Macam ni awak faham lah. Okey, macam ni awak nampak jelas, sebab ni lebih kepada bahasa Melayu. Tapi kalau ayat perintah, contohnya tolong ambilkan cawan itu. Okey, tolong sila datang pula. Sila masuk, sila duduk. Okey, jemput makan. So benda tu bukan ayat penyata, tu adalah arahan ataupun perintah. Sebenarnya awak kena faham kat situ ayat dia. Ini adalah konteks bahasa Melayu. Okey, ini adalah konteks bahasa Melayu. Tapi kalau dalam konteks matematik, dalam matematik konteks dia macam ni, dia bagi nombor, dia bagi simbol. Kalau ada nombor, ada simbol sama dengan, automatik pernyataan. Walaupun jawapan dia salah, dia aja. Alright, sini awak dapat congak. Tapi ada lagi satu yang awak kena faham. Kalau dia bagi tahu X campur 2 sama dengan 4, dia ada simbol. Ini konteks matematik ya. Dia ada simbol dan dia ada huruf X, dia ada nombor. Nombor tu tak kisahlah nombor apa pun. Dia ada huruf yang awak tak kenal. Sesuatu ni awak tak kenal. Okey, tak kenal. Siapa X ni? Jadi sebenarnya dia adalah menimbulkan satu
tanya-tanya ataupun satu macam was-was lah ataupun syak wasangka. Jadi kalau kita sebagai pelajar, kita sebenarnya nak tahu siapa X ni. Okey, X ni maksudnya 4 tolak 2. So X ni sama dengan 2. So macam seolah-olah kita yang sedang menyelesaikan soalan ni. Jadi untuk pelajar faham lebih jelas, kalau ada huruf dengan nombor dalam satu ayat, automatik kita katakan dia bukan penyataan. Sebab ada huruf. Huruf tu kita tak kenal. Okey, kita tak kenal. Tak kenal siapa dia, jadi dia bukan penyataan. Ini adalah konteks matematik. Okey, konteks matematik. Jadi kalau awak soalan SPM atau soalan exam, dia bagi je konteks macam ni, awak dah nampak dah. Oh, kalau macam ni penyataan, kalau macam tu bukan penyataan. Alright, so ini adalah dua contoh yang umum lah, lebih kepada matematik. Okay, contoh matematik yang kita nampak kat sini. Okay, so awak boleh fikir-fikir lah macam mana kan. Alright, so next kita go sikit. Lepas awak dah faham dia adalah penyataan atau dia bukan penyataan, jadi awak kena tahu dia ada juga penyataan yang menggunakan penkuantiti benar atau palsu. Dekat sini dia ada penkuantiti semua dan sebilangan. Okey, semua tu maksudnya semua tu betul. Kalau sebilangan tu maksudnya betul tapi ada juga yang salah. Contoh nanti kita tengok contoh soalan kat sini. Okey, contoh dia ada dekat sini. Nombor perdana 2 digit ialah nombor ganjil. Okey, nombor perdana 2 digit ialah nombor ganjil. Okey, nombor perdana ni maksudnya nombor yang boleh bahagi dengan diri sendiri dan nombor 1 sahaja. Okey, contoh kat sini kalau awak tengok, kita start dengan nombor 1 kita try. 1 boleh bahagi dengan 1. Okey, 1 boleh bahagi dengan 1. Dan kalau awak tengok 1 bahagi dengan 1, dia adalah pengulangan. Okey, dia adalah pengulangan. Jadi sebenarnya benda ni berlaku sekali sahaja. Okey, pembahagian mesti melibatkan 2 proses sahaja. Okey, pembahagian mesti melibatkan 2 proses. Kat sini dia cuma ada 1 kali je yang wujud logik kat situ. Contohnya 1 bahagi dengan 1. Lepas tu dia tak boleh nak bagi dengan sesiapa lagi dah. So dia ada 1 kali pembahagian. So ini bukan nombor perdana. Sebab tu orang pelik. Kenapa 1 bukan nombor perdana? Kenapa 2 nombor perdana? Jadi orang keliru. Kenapa 2 nombor perdana? So kita tengok nombor 2 pula. Okey, nombor 2. Okey, so 2 boleh bahagi dengan 1. Okey, 2 boleh bahagi dengan 1. 2 juga boleh bahagi dengan nombor diri sendiri. Nombor diri sendiri dia adalah nombor 2. Okey, so dia melibatkan 2 proses pembahagian. Bila dia ada 2 kali bahagi, kita nama dia sebagai nombor perdana. Alright, tapi kat sini awak kena ingat, nombor perdana semua nombor ganjil kecuali nombor 2 sahaja. Semua nombor ganjil kecuali nombor 2 sahaja. So kalau next nombor perdana tu, awak mungkin dapat tahulah kenapa 3 nombor perdana. 3 nombor perdana sebab 3 boleh bahagi dengan 1. 3 juga boleh bahagi dengan diri sendiri. 3 tak boleh bahagi dengan 2. Okey, tak boleh. So dia masih lagi dalam 2 proses pembahagian. Alright, so yang ini adalah nombor perdana, tapi nombor perdana ni adalah nombor 1 digit. Nombor dia adalah nombor SAR, iaitu 1 digit je, 1 nombor je. Tapi soalan cakap dia nak nombor perdana 2 digit. So mungkin dalam lingkungan belas-belas, puluh-puluh kan. So dia nak 2 digit. Jadi awak kena start dengan nombor 10 dan ke atas. Jadi awak tengoklah, saya dah cakap dah tadi, nombor perdana ni semua nombor ganjil, tapi 1 je nombor genap, iaitu nombor 2. Automatik kan, kalau dia cakap dia nak 2 digit dan ke atas, okay, dia nak nombor 2 digit sahaja.
So automatik yang lain tu nombor ganjil semua sekali, 100%. Jadi kita boleh katakan bahawa semua nombor perdana 2 digit ialah nombor ganjil. Okey, kita boleh katakan semua, sebab 2 digit nombor perdana ialah 11, 13, 17, 19, 23, 29 dan 37. 37. Dan seterusnya lah. So sebenarnya awak tengok nombor 2 digit ni semua nombor ganjil. Okey, ganjil dan ganjil. Alright. So awak boleh imagine kat sini, oh, itu rupanya nombor perdana. Dan baru saya faham yang nombor perdana ni semua nombor ganjil kecuali nombor 2. Alright. So boleh tulis kat sini jawapan dia adalah semua. Kita akan gunakan semua. Okey, jawapan B1 ialah semua. Alright, so kita rest kejap kepala awak. Sebab saya tahu ni pening sikit. So kita akan slow-slow lah. So kita akan rest dalam 4 minit macam tu.
Okay, so kita sambung lagi sikit. Alright, so pejam celik soalan nombor 1 ni pun dah nak settle. Okay, sebenarnya penangkulan logik ni soalan dia berurutan, dia ikut urutan lah. First dia tanya pasal konteks penyataan, lepas tu dia tanya pasal penyataan majmuk, lepas last sekali dia akan tanya pasal hujah pula. So dia ada turutan dia. Biasanya bahagian depan-depan tu lah yang senang, hujung-hujung tu dia akan jadi lebih susah. So kita akan tengok teratas ni yang paling senang. So tengok pula pada soalan B2. Okay, B2, apa yang dimaksudkan dengan gandaan? Okay, dalam matematik awak kena faham gandaan ni adalah sifir. Okay, gandaan ni adalah sifir. So kita tengok contohnya ni saya nak padam lah. So kita tengok soalan kata gandaan 2. Sifir 2 ialah sifir 3. Okay, so kita tengok sifir 2, kita ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Okay, ini adalah gandaan 2. Manakala untuk gandaan 3, gandaan 3 adalah sifir 3. Kita kira sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Alright, di sini kalau awak tengok gandaan 2, okay, gandaan 2 yang sama dengan gandaan 3 yang sama, kita tengok yang sama sahaja. Nombor-nombor yang sama cumalah nombor 6. Okay, nombor berapa lagi? Mungkin nombor 12, 18. Maksudnya nombor genap sahaja yang sama. Jadi dia ada certain sahaja yang sama. Okay, maksudnya tak semua. Bila kita kata tak semua, dia adalah sebilangan. Okay, dia tak semua maksudnya sebilangan. Sebilangan sahaja yang sama. Jadi jawapan untuk B2 adalah sebilangan. Ingat ya, sebilangan tu tak bermaksud salah. Sebilangan tu maksudnya betul. Tapi ada certain sahaja yang salah dan ada certain sahaja yang betul. Macam tadi saya bulatkan nombor-nombor yang sama. Contohnya nombor 6, nombor 12 dan nombor 18. Okey, jadi untuk pengkuantiti semua dan sebilangan ni awak kena pastikan yang mana dia betul semua, maka dia akan jawab semualah. Kalau dia ada salah satu yang silap, jadi kita katakan dia sebagai sebilangan. Okey, so ini adalah konteks penyataan biasa yang saya harap awak faham. Jadi untuk tu saya nak awak komen dekat ruangan komen ni. Okey, ruangan komen ni, kalau faham tulis faham. Salah ruang komen tu ruang komen kat Mat Form 4. Alright, so saya harap semua pelajar faham lah, sebab ni yang simple penyataan. Tapi dia ada lagi satu penyataan yang agak sukar lah. Okay, saya tak boleh jamin awak dapat jawab soalan tu, sebab kita ikut juga soalan tu macam mana kan. Saya harap soalan dia senang-senang je lah. Sebab bagi saya penangkulan logik ni semua faham, tapi selalu cuai. Sebab apa cuai? Sebab ayat dia memeningkan. Biasa macam tu je. Alright, so ini adalah basic dia punya penyataan. Jadi saya nak go through lagi sikit. Ni sebelum kita pergi kepada ayat majmuk kan, saya nak awak faham dulu apa yang dimaksudkan dengan penafian. Okey, penafian ni macam belajar dekat debat lah. Okey, debat ni maksudnya macam gaduh lah, gaduh.
Contohnya apa ni, awak kata dia ni Insta famous, lepas tu seorang ni cakap bukan. So macam berdua ni, dia orang berdua ni akan berdebat lah. So maksudnya kat sini, satu penyataan dekat sini, contohnya lelayan ialah sejenis poligon, tapi ada seorang tu dia cakap lelayan bukan lelayan. Susah pula nak sebut. Lelayang bukan sejenis poligon. Maksudnya seorang tu cakap ialah, seorang tu cakap bukan. Maksudnya penafian ni maksudnya wujudlah sebaliknya, logik sebaliknya. Jadi kita negatifkan ayat tu. Okey, negatifkan ayat tu. Jadi kita nak negatifkan ni, maksudnya kita akan gunakan perkataan tidak ataupun bukan, tapi ikut kesesuaian ayat. Contoh kalau awak guna tidak, lelayang tidak sejenis poligon, macam lain kan. Jadi apa yang lebih sesuai? Mungkin awak boleh cakap lelayang bukan sejenis poligon. Okey, kita gunakan perkataan bukan untuk menafikan ayat tu. Jadi kita terus je nafikan ayat ni. Okey, kalau soalan ni bagi lelayang ialah ni tukar jadi bukan. Okey, so jawapan dia adalah lelayang bukan sejenis poligon. Okey, lelayang bukan sejenis poligon. Kenapa hari ni saya susah sangat nak sebut perkataan ni? So lelayang bukan sejenis poligon, kan senang. Tapi ini dibagi dalam konteks ayat. Tapi nanti saya akan ajar awak cara untuk kita belajar konteks simbol pula tapi yang ni baru ayat sahaja. Alright. So soalan ni dia tanya nilai kebenaran untuk ayat tersebut. Adakah lelayang tu bukan sejenis poligon, benar atau palsu? Dia tanya macam tu Nilai kebenaran tu maksudnya betul ke salah? Bukan betul ke bohong tapi kita nak tahu benar ke palsu. Alright. Layang ni bentuknya macam layang-layang. Okey, layang-layang macam ni. Okey. So awak kena faham apa pula poligon. Poligon ni bentuk 2D. Alright. Poligon maksudnya 2D. 2D tu maksudnya gambaran petak, bulat, segitiga, apa lagi? Trapezium, rhombus. Okey. Dan ada banyak bentuk lah. Lelayang juga adalah poligon. Jadi kalau awak tengok soalan ni cakap lelayang bukan sejenis poligon, memang salah kan. So jawapan dia akan jadi palsu. Okey. Poligon, ingat ya, poligon ialah bentuk 2 dimensi. Okey, bentuk yang awak lakar dekat gambar sahaja. Kalau 3 dimensi kita tak panggil poligon. Kita panggil dia geometri. Bentuk geometri. Okey, bentuk geometri. Kalau 3D. Yang ni awak belajar masa tingkatan 2 tak salah saya. Bentuk geometri 3 dimensi. Itu beza dia. Poligon dengan geometri. Okey, so jawapan dia palsu sebab lelayang tu 2D bentuk dia. Alright. Sekejap Okay, so kita sambung lagi sikit. Alright, so itu berkenaan dengan soalan 1C. Penafian ni senang je. Kalau dia kata bukan, awak cakap ya. Kalau dia cakap ya, awak cakap bukan. Awak saja je nak gaduh dengan dia. Cek nak gaduh dengan dia. Okay, so itulah penafian. Alright. So apabila awak dah faham penafian, nanti kita akan go through yang lebih susah, iaitu antijadian dengan akibat. Okay, antijadian
dan akibat. So nanti kita akan tengok macam mana yang terjadi dengan akibat tu. Tapi kita akan go through satu-satu lah. Kita akan go through patah balik. Kita akan go through kepada pernyataan semula. Okey, pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk kita panggil. So dah tahu pernyataan tu apa So kita tengok soalan ni nombor 2. Selesaikan soalan yang berikut. Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. Yang ini dia ada formula yang dalam buku teks. Kalau benar dia jadi benar. Maksud tu lah rumus dia. Saya tak nak awak hafal lah. Okey, saya tak nak awak hafal, tapi saya nak awak faham macam mana dan apa beza dan dengan perkataan atau. Okey, saya nak awak bezakan dan dengan atau. Dengan hanya faham sahaja, memang awak dah set dalam kepala awak. So kita tengok. Kalau dan ni, kalau saya cakap, sekejap saya bersihkan dulu ni. Okey, nombor 2. Alright, so saya nak bagi tahu awak, kalau dan ni bersifat tamak. Okey, dan ni bersifat tamak. Kalau sebelah kalau satu pernyataan tu dia benar, okey, dan lagi satu dia benar, maksudnya kedua-dua pernyataan tu benar lah, baru dia suka. Okey, sebab dia bersifat tamak. Ni cerita dia tamak Jadi contohlah pernyataan pertama ni 1 campur 1 ialah 2. Okey, 1 campur 1 ialah 2. So benar. Dan lagi satu contohnya dia cakap 2 tolak 1 ialah 1. So benar juga. Contoh, ni cerita dia adalah sebelah kiri benar, sebelah kanan juga benar. Jadi kalau dua-dua benar, dia tamak, dia akan jadi benar. So dan ni bersifat tamak. Tapi kalau contoh salah satu dia palsu. Okey, dia macam budak-budak sikit. Kalau dia salah satu tu dia palsu, sekejap saya padam yang ni. Okey, so kalau palsu kat sini saya guna warna merah. Okey, salah satu dia cacat, automatik dia jadi macam masam je, macam nak gaduh kan, merajuk sikit. So bila dia palsu satu, automatik jawapan akhir dia akan jadi palsu. Maksudnya salah satu pernyataan tu cacat, dia tak akan suka. Okey, dia akan marah sebab dan ni dia gangster sikit. Kalau contohnya first dah betul, and lepas tu yang kedua, ayat yang kedua tu salah, tiba-tiba buat hal kan, dah first elok, tiba-tiba yang kedua tu salah, so dia pun marah, jadi palsu lah. So dan ni dia ada cerita dia macam ni, kisah dia. Dan akhirnya kalau last kali dua-dua tu salah, automatik dia mengamuk. Kalau dua-dua tu dia tak nak, so dia marah lah kan. So dan ni awak kena faham, dan bersifat tamak. So akhir sekali kesudahan dia akan dapat palsu. Jadi sebenarnya rumus tu, okey, rumus yang ada dalam buku teks tu awak tak payah hafal pun, awak kena faham je. Oh, dan ni bersifat tamak. Cukuplah awak buat macam ni, awak dah nampak. Manakala atau ni dia jenis yang bersyukur. Okey, dia bersyukur sahaja. So bersyukur ni maksudnya orang yang sentiasa positif. Okey, orang yang menerima sahaja apa yang dia dapat. Jadi kalau kedua-duanya benar, orangnya bersyukur. Bukan bersyukur sangat lah, maksudnya dia lebih bahagia lah. Alright, so orang ni akan rasa suka lah, seronok. Jadi kalau dua-dua benar, dia akan dapat hasil yang benar. Ni cerita dia, cerita sahajalah, cerita dia sahaja. Kalau salah satu palsu, okay, first dia palsu, dia dapat sesuatu yang kena scam. Dan lagi satu tu dia kata, oh dia dapat kan lagi satu. So dia jenis yang bersyukur, jadi kesudahan dia akan jadi benar. Alright, and next one sama juga, cerita je sama, cuma terbalik je. First dia dapat benar, and kedua yang ayat kedua tu dia dapat palsu. So dia still lagi bersyukur sebab dia adalah hidup keluarga yang bahagia, jadi dia benar. Tapi kalau kedua-duanya palsu, baru dia jadi down sikit. Dia jadi macam stress, depressed sikit, sebab semua benda dia tak dapat. Dua-dua salah, dua-dua kena scam. Kesian dia kan, mesti dia sedih. So awak anggap dia palsu. So at least awak boleh faham kat sini, orang yang bersyukur ni maksudnya dia akan menerima saja apa yang benar. Jadi dia akan dapat benar.
Kalau ada salah satu benar, maksudnya kesudahan dia adalah benar. Tapi kalau dan dia terbalik, dia jenis yang tamak. Dia nak dua-dua juga yang benar, baru hasil dia menjadi benar. Okey. So yang ini awak kena fahamkan. Tak payah hafal susunan dia. Susunan dia boleh berubah. Okey, susunan dia boleh berubah. Yang penting awak kena tahu pasangan dia. Kalau benar dengan benar, untuk dan dia mesti benar. Yang lain semua palsu. Manakala kalau atau semua benar kecuali satu je, iaitu kalau dua-dua palsu baru dia palsu. Okey? Pun boleh ikut macam tu. So bila kita dah memahami keadaan mereka berdua ni, okey, orang pertama dan orang kedua, awak dah faham orang yang pertama, orang yang tamak dengan orang yang bersyukur ni. So kita boleh jawab soalan. Okey, so kita tengok soalan dia. Trapezium dan piramid ialah pepejal. Okey, trapezium bentuk dia 2D, dua dimensi. Okey, dua dimensi. Dan piramid ialah bentuk piramid. Macam orang tengok piramid segitiga dekat Mesir kan, macam itulah. So piramid adalah bentuk 3D. Trapezium adalah 2D. Nak saya lukis ke? Okey, saya lukis lah. Okey, ni trapezium. Okey, separuh petak, separuh segitiga. Macam tu. Ni trapezium. Bentuk dia lukisan sahaja. Kalau piramid, lukisan dia macam ni. Dia besar sikit, dia gemuk sikit. So yang ini dia ada inti dalam. Macam tu. Saya lukis buruk lah. Macam itulah contohlah. Saya pun tak reti lukis. Alright, so bentuk 3D dengan bentuk 2D sangat berbeza, sangat berbeza. Dan dikata ialah pepejal. Kedua-duanya mesti pepejal. Jadi yang first ni 2D bukan pepejal. Okey, so jawapan dia palsu. Okey, sebab apa? 2D ni adalah poligon, bukan pepejal. Ingat geometri adalah geometri sama dengan pepejal. So poligon adalah untuk 2D sahaja. Pepejal adalah untuk 3D. Alright. So tengok trapezium ni palsu dan piramid tu adalah benar. Dan soalan ni dia cakap digunakan orang yang salah, digunakan orang dan ni. Kesian dia. Digunakan dan ni orang yang bersifat tamak. So awak kena faham, kesudahan dia akan dapat palsu. Alright. Sebab dia nak syarat dia dua-dua benar baru benar. So ini awak kena faham konteks dia. So kita tengok pula pada yang seterusnya. Okay, saya salin sekejap soalan. Okay, so boleh tengok dekat sini penghasilan jawapan dia. Awak tengok kat sini 2x. Okay, 2x pula 2 ada kurungan x campur 3 sama dengan 2x campur 3. Maksudnya apa tu? Maksudnya kesudahan dia kembang tu, hasil jawapan dia akan jadi seperti yang kanan. Jadi kita check 2 kali x dapat 2x. Okay, kemudian 2 kali 3 dapat 6. Tapi jawapan dia tak sama seperti belah kanan. So yang first ni automatik jawapan dia palsu. Sebab kita kembangkan, kita darab satu-satu. Kemudian pada yang sebelah 2 kali x 2x, 2 kali 3 6. Jadi yang ini kita boleh nampak benar. Dan orang yang digunakan adalah orang yang kita namakan sebagai atau. Jadi atau ni dia jenis yang bersyukur. Oh, belah kanan, dia pergilah belah kanan, dia pergi sahaja. So apa-apa pun dapat benar sekali, dia akan kata jawapan dia benar. Alright. So ini adalah penakulan logik yang awak kena faham. Inilah kisah antara dan dengan atau. Alright. So saya harap awak faham. Kalau awak betul-betul nampak kat sini, awak tulis boleh. Okay, dekat ruang komen tadi awak tulis boleh.
Alright. So, ini kita dah pertengahan ke soalan 2. Sempat tak? Sekejap saya tengok bawah sikit. Sempat kot. Kita nak habiskan 3 soalan saja. Soalan 1, 2, 3, lepas tu 4, 5, 6 minggu depan. Sempat kot. Alright. So, awak memang agak pening sikit lah kalau belajar penangkulan ni. Sebab tu saya tak nak ajar sehari je. Sebab tu benda ni awak dah boleh dapat sehari je. Tapi saya tak nak ajar awak sehari, saya nak ajar awak 2 hari. Seminggu ni dengan minggu depan saya ajar. Dan pelan-pelan lah. Okay, pelan-pelan untuk awak fahamkan. Alright, so tadi tu berkenaan dengan pernyataan majmuk menggunakan benar dan palsu. Okay, dia ada dua situasi yang kita faham. Ada situasi dan dengan situasi atau. Kena ingat tu. Okay, tulis satu implikasi berdasarkan anti-jadian dan akibat. Okay, anti-jadian ni kan, awak pernah belajar sains tak? Masa sains tu ada ajar gunakan ayat hipotesis ke apa, saya tak ingat. Tapi dia gunakan jika maka. Dia gunakan jika maka. Jadi, untuk anti-jadian dengan akibat ni, kita akan gunakan jika maka. Okay, so kita akan gunakan jika maka. Okay, untuk implikasi. Okay, implikasi ni akan wujud perkataan jika maka. Jika, kemudian ada maka. Okay, dia macam ni lah. Dia punya, orang kata, kedudukan dia. Jika, lepas tu apa, lepas tu maka, apa. So, siapa yang akan duduk selepas perkataan jika ni? Biasanya, antarjadian ni akan duduk dekat jika. Dan akibat ni adalah maka. Maksudnya, akibat ni adalah kesan. Contohnya, jika saya makan nasi, maka saya akan kenyang. Jadi, akibat ni apa kesan dia? Antarjadian ni macam, apa perlakuan dia? Apakah aktiviti yang dilakukan tersebut? Contohnya macam makan nasi tadi tu kan. Jika saya makan nasi, maka saya akan kenyang. So, dia adalah perkataan-perkataan macam tu. Tapi awak tak payah faham pun apa maksud anti-jadian dengan akibat ni. Yang penting awak tahu, oh, anti-jadian ni duduk sebelah jika. Akibat ni duduk sebelah maka. Okey, awak kena ingat tu je. Ini adalah kefahaman sendirilah. Jadi, untuk tu, awak masukkan segala maklumat yang ada dalam soalan, iaitu X sama dengan 1. Okey, letak dekat dalam. X sama dengan 1. Sebab X sama dengan 1 tu anti-jadian tau. So, awak letak je X sama dengan 1. Jadi, yang akibat ni, punca kuasa X sama dengan 1. Jadi, awak letak dekat sebelah maka. Punca kuasa X sama dengan 1. Okay, lepas tu awak rapatkan sahaja. Sekejap macam ni sahaja. Siap implikasi. Alright, so awak kena faham apa itu anti-jadian, apa itu anti-jadian pula, kat mana anti-jadian tu dan dekat mana akibat tu. Okay, so ini adalah cara awak menulis implikasi berdasarkan anti-jadian dan akibat yang diberi. Just salin je. Salin daripada apa yang diberi. Ada juga soalan yang cakap, berdasarkan implikasi tersebut, nyatakan anti-jadian dan akibat daripada implikasi itu. So, awak keluarkan balik daripada implikasi. Kalau awak baca contohnya satu ayat tu, dia kata, jika N tolak 2 sama dengan 3, maka N sama dengan 5. Contoh. So, awak dah tahu dah, oh, saya dah nampak anti-jadian saya dekat sini. So, anti-jadian saya adalah N tolak 2 sama dengan 3. Maka akibat saya adalah N tolak 5. N tolak 5 pula. N sama dengan 5. Jadi, kalau soalan cakap, nyatakan anti-jadian akibat, awak dah nampak dah. Oh, kat mana anti-jadian? Kat sebelah jika. Kat mana akibat? Akibat dekat sebelah maka. Just ambil je balik. Alright, so ada 2 jenis soalan macam ni lah. Bagi saya, dia sangat easy. Alright, so ini adalah contoh penerangan yang saya dah boleh bagilah kat awak untuk anti-jadian dan akibat. Yang ini soalan ni 1 markah je, tak banyak.
Tapi kalau soalan tu tanya awak anti-jadian dan akibat, dia jadi 2 markah lah. Maksudnya ada 2 jawapan kat situ kan. Kalau macam ni lah, soalan dia di sini dia tanya. So setiap satu ni yang awak buatkan tu 1 markah. Tapi kalau buat satu ayat saja macam ni, dia sebagai 1 je lah markah. So tak banyak lah, sikit je. Dalam matematik kan, saya lebih suka jawab soalan yang melibatkan tajuk-tajuk macam ni lah. Sebab tajuk-tajuk macam ni kan, jawapan dia dah memang ada dah dalam tu. Ada certain lah yang kita kena cari sendiri. Sebab kita kena ikut logik matematik lah. Fakta matematik, apa tu kuasa 2 sempurna, apa tu nombor ganjil, kita akan belajar kat situ. Apa faktor sempurna terkecil. Ada lagi lah banyak benda yang awak tak explore dekat dalam tajuk ni. Okay, so ini adalah contoh soalan dan saya saja tambah-tambahkan sikit. Seterusnya, ni saya saja tambah tuliskan akas, songsangan dan kontrapositif. Apa benda pula tu? Okay, akas, songsangan, kontrapositif sama macam implikasi. Okay, sama macam implikasi. Dia ada jika maka. Okay, dia ada jika maka. So kita ada template yang samalah. Okay, kita ada akas, kita ada songsangan dan kita ada kontra positif. Okay, yang ini awak saja je ambil daripada implikasi. Jika maka tu awak tulis je siap-siap macam ni. Jika maka, kalau awak tak nak pening lah. Okay, sebab dia lebih kurang sama je. Cuma nanti dalam ni awak kena ubah-ubah jadi terbalik-terbalik lah macam tu. Okay, so ini adalah contoh cara awak menulis jawapan. So awak sediakan, okay, kalau nak cari songsangan ke apa ke, awak buat macam ni. Awak buat semua terus. Implikasi, awak cari akas, awak cari songsangan, awak cari kontrapositif. Okay, alright. So sekarang ni, apa tugas awak untuk jawapan akas ni? Awak terbalikkan jawapan ni. Okay, tukar tempat. Saya rasa saya nak pindah sebelah lah. Awak duduk sini jap, saya nak duduk sana. Alright, so jawapan dia akan bertukar tempat. Dia akan jadi punca kuasa X sama dengan 1. Dan dekat sini dia akan jadi X sama dengan 1. Okay, dia saja nak tukar tempat. Macam awak lah, kalau dulu zaman awak sekolah kan suka tukar tempat duduk kan. So macam itulah akas. Bukan agas akas. Alright, so akas ni dia tukar tempat je daripada implikasi. Dia rujuk yang implikasi sahaja. Okay, dia rujuk implikasi tapi dia tukar tempat sahaja. Dia rujuk tapi dia tukar tempat. Okay, itu akas. Okay, next, songsangan. Songsangan bukannya kita panggil dia macam terbalik lagi. Kita panggil dia sebagai penafian. Okay, penafian. Belajar penafian tadi kan saya dah terangkan. Dia jenis yang berdebat lah. Kalau dia kata ya, awak kata bukan. Kalau dia kata bukan, awak kata ya. Terbalikkan sahaja. Terbalikkan dari segi kebetulan itulah, kebenaran tu. So implikasi tadi ni, okay, implikasi ni awak nafikan balik. Nafikan tu maksudnya X tak sama dengan 1. Awak nafikan balik. Awak tak payah tulis tidak sama. Janganlah tulis ayat. Awak janganlah tulis macam ni, tidak sama. Tak cantik lah flow dia kan. So awak tulis macam ni. Kalau dia guna simbol macam ni kan, awak jadikan dia sebagai tak sama macam ni. Potong je. Kalau kurang, awak tukar simbol jadi kalau lebih, awak tukar simbol jadi kurang. Macam tu lah. Tapi sini saya tak nak ajar dulu lah simbol-simbol ni. Saya just nak tekankan yang sama dengan tak sama dengan ni. Okay, so awak tukar je dia jadi tak sama dengan. Dan yang atas ni pun sama, yang sebelah dia pun sama. Punca kuasa X tak sama dengan 1. Semua sebaris ni kena nafikan. Okay, kena nafikan.
Songsangan tu maksudnya awak nafikan sahaja. Okay. Yang kontrapositif lagi senang. Lepas awak dah dapat songsangan, awak nafikan dia, lepas tu awak akaskan dia. Okey, awak nafikan dulu. Okey, nafikan macam songsangan ni kan. Lepas tu awak terbalikkan kedudukan dia, awak tukar tempat dia. Okey, awak tukar tempat. Jadi jawapan dia akan dapat punca kuasa X tak sama dengan 1. Lepas tu maka X tak sama dengan 1. Maksudnya awak just ambil daripada akas. Boleh juga ambil daripada akas. Kontrapositif ni awak ambil daripada akas, tapi awak nafikan akas tu. Okey, awak nafikan akas tu pun boleh, tak ada masalah. Awak nak terbalikkan songsangan pun boleh. Awak nak nafikan akas pun boleh. Tapi adalah dia punya flow dekat situ. Okey, kalau soalan tu tanya songsangan saja, awak buatlah semua biar nampak. Okey, biar nampak, biar tak cuai. So saya tahu biasa pelajar cuai kat sini sebab dia tak nak buat semua. Dia jenis yang jenis congak je kan. So ini adalah untuk awak jenis buat satu-satu flow, ikut flow dia. First awak buat implikasi, lepas tu awak buat akas, tu awak buat songsangan, dan akhir sekali kontrapositif. Okey, so cara dia sama macam saya dah explain tadi. Main tukar-tukar je. Jika apa, maka apa. Lepas tu terbalikkan jadi akas. Lepas tu kalau untuk songsangan, tak payah terbalikkan, tapi awak nafikan sahaja. Nafikan daripada yang asal. So, kalau dia kata ya, awak kata tidak. Kalau dia kata tidak, awak kata ya. Macam tu lah. Dan kontrapositif, tukar tempat je daripada jawapan songsangan. Ataupun awak boleh nafikan akas tadi. Okey, awak boleh nafikan akas tu. So, ada banyak cara sebenarnya. Alright, so ini adalah berkenaan dengan implikasi akas, songsangan dan kontrapositif. Alright, setakat ni semua okey tak bersamaan dengan tu? Kalau okey, tulis okey. Good. So syabas lah untuk awak sebab awak dah faham sampai sini. Dia banyak tau awak belajar ini. Awak belajar penyataan, awak belajar pasal semua sebilangan, awak belajar pasal situasi dan dengan atau. Tak sangka awak memahami memahamilah dua orang ni. Dua orang yang nakal ni. Dia ada gelagat dia tu kan. Alright, so lepas tu awak faham lagi penafian. Awak faham apa lagi implikasi akas songsangan kontrapositif. Sebanyak sebenarnya awak dah faham hari ni. Tapi saya tetap nak habiskan sampai soalan 3. Saya harap awak boleh bertahan lagi sikit je. Okey, C. Seorang murid menyatakan bahawa semua nombor bulat bernilai positif. Apa itu nombor bulat? Nombor bulat tu bukan nombor yang bulat. Bukan. Salah. Bukan Nombor bulat tu maksud dia nombor yang start daripada 0, 1 dan seterusnya. Tapi tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. Ini adalah pengetahuan matematik untuk awak dia macam nombor terutan macam ni lah. Cantik je kan, semua je. So nombor yang smooth macam ni kita panggil sebagai nombor bulat. Okay, banyak lagi sampai lah berapa ratus ribu pun. Okay, tapi janganlah sampai awak cakap 0.5 ni nombor bulat. Salah. Okay, bukan nombor bulat. Ataupun pecahan juga bukan nombor bulat. Okay, bukan. So nombor bulat tu maksudnya nombor yang cantik macam ni.
Okay. Alright. So dikata kat sini semua nombor bulat bernilai positif. Alright. Yelah, memang betul semuanya start dengan nombor kosong dan seterusnya mestilah positif kan. Tapi kosong ni kita tak boleh cakap dia positif. Kosong bukan positif. Kosong tu adalah sifar, tak ada nilai. Jadi dia bukan positif. Jadi sebenarnya soalan ni dah silap dah. Murid yang menyatakan bahawa semua nombor bulat bernilai positif tu salah sebenarnya. Jadi apa yang salah tu? Penyangkal tu dia nak tanya siapa punca. Siapa contoh punca tu untuk nafikan murid tu punya jawapan. So saya cakap murid tu salah sebab kosong bukan bernilai positif. Jadi apa yang awak nak buat ayat jawapan ni adalah, okey, awak tulis kat sini kosong bukan bernilai positif. Okey, kita tulis kat sini kosong bukan bernilai positif. Alright, so nanti saya tambah lagi sedikit. Awak nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Yang ni awak tambah kerana kosong ialah sifar. Okay, so ini kosong ni sebenarnya, nombor ni dia adalah bukti. Okay, bukti untuk kita nafikan. Macam main mahkamah pula kesnya, bukti penafian. Okay, bukti penafian. So saya cakap salah sebab saya ada bukti. Buktinya adalah nombor kosong tu adalah nombor sifar. Kosong ialah sifar sebab dia bukan bernilai positif. Mana-mana lah awak jawab. So itulah namanya penyangkal. Kita namakan dia sebagai penyangkal. Penyangkal tu adalah bukti. Penyangkal 1 markah, huraian 1 markah. So sebenarnya kat sini dah dapat 2 markah dah. Yang ni susah. Yang ni sangat susah soalan ni. Kalau keluar soalan penyangkal ni kan, awak tak tahulah saya tak tahulah macam mana awak nak fikir. Sebab saya tahu pelajar dia tak adalah faham sangat matematik ni kan. Jadi kita tak faham apa teori math kat sini. So saya tak boleh expect lah awak faham soalan penyangkal ni. Tapi saya nak awak tahu penyangkal ni adalah sesuatu bukti. Bukti yang kita nak menunjukkan penafian. Okey. Okey, lihat dulu dalam berapa saat, 30 saat macam tu. Alright. So kita sambung lagi sikit. Last soalan 3. Okay, ni baru soalan 2. So kita akan tengok soalan 3. Apa pula ragam soalan 3 kali ni? Memang mengantuk Saya pun mengantuk sebab ajar benda ni. Selesaikan soalan berikut. Lengkapkan ayat matematik di bawah dengan simbol lebih atau kurang supaya membentuk pernyataan benar ataupun bentuk pernyataan palsu. Rasanya soalan ni biasa je kot. 1/5. Kalau awak tak tahu nilai dia, awak tekan kalkulator. Okay, 1/5. Nilai dia adalah 0.2. Okay, 0.2 dengan 1/3, siapa lebih besar? Okay, kita tengok 0.2 dengan 0.3. So automatik 0.2 lebih kecil daripada 0.3, betul tak? So kita akan gunakan simbol lebih kecil. Ini senang je kot. Jadi kalau pecahan ni awak jangan keliru 1/5 lebih kecil daripada 1/3. Okay, so kita akan gunakan simbol lebih kecil. Alright, so next mestilah lebih besar kan. Dan kita akan tengok kenapa lebih besar pula. Alright, so tadi tu pernyataan benar. Ni pun satu, awak kena tengok juga. Dia nak soalan ni pernyataan benar. Dia pernyataan benar. So next, dia nak pernyataan palsu. Maksudnya dia nak awak bagi pernyataan yang salah. Negatif 7 kita faham lah lebih kecil daripada negatif 4 kan. Negatif 7 tu
kurang daripada negatif 4. Tapi soalan ni dia cakap dia nak yang salah. Dia nak jawapan yang salah. So yang salah adalah negatif 7 lebih besar daripada negatif 4. Okay, sebab tu saya guna jawapan ni lebih besar. Sebab kalau belajar, kita belajar negatif 7, 6, 5, 4. So awak tengok negatif 7 ni dia adalah lebih sedikit daripada negatif 4. Sebab turutan dia akan macam ni lah. Okay, dia akan macam ke kanan. So makin ke kanan makin membesar. Jadi kalau tengok nombor negatif 7 ni paling kiri, so dia lebih kecil. Okay, lebih kecil, ni lebih besar. So negatif 7 lebih kecil daripada negatif 4. So untuk membentuk kenyataan yang salah, awak kena terbalikkan ayat tu. Negatif 7 lebih besar daripada negatif 4. Alright. So hati-hatilah jawab soalan. Okay, lagi 2 soalan. Lepas tu saya nak ambil kehadiran, kita boleh habiskan kelas awal. Lengkapkan kesimpulan dalam hujah berikut. Kita dah masuk pada topik hujah dah. Dah jauh dah. Sepatutnya ni dah paling last ni. Hujah ni paling last hari ni saya dah ajar seluruh topik. Minggu depan saya akan ulang balik benda yang sama. Alright. So kita tengok lagi sikit. Lengkapkan kesimpulan dalam hujah berikut. So saya ambil soalan ni. Okay. So jawapan untuk dia senang je. Yang ini pun jawapan dia ada dalam ni. Dalam apa namanya? Dalam ni lah. Dalam ni dia jawapan dia. Alright. Tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Premis 1. Okay, premis ni awak tak payah faham apa maksud dia. Premis 1 ni maksudnya dia lengkap lengkap. Dia adalah ayat lengkap. Ayat lengkap. Premis 1 mesti ayat lengkap. Okey. Premis 2 dengan kesimpulan ni, dia akan ambil secebis sahaja. Dia akan ambil antijadian dengan dia akan ambil akibat sahaja. So awak kena tengok. PQRST ialah sebuah poligon. Awak bandingkan ayat ni dengan ayat atas. Manakah perkataan yang sama yang awak jumpa? Okey, perkataan yang sama awak jumpa ialah poligon. Okey, poligon. Okey, awak dah jumpa perkataan yang sama tu, poligon. Dah jumpa, awak potong. Okey, awak potong kat sini. So tinggal apa? Tinggallah ayat selebihnya. Mempunyai jumlah sudut peluaran 360. Okey, mempunyai jumlah sudut peluaran 360. Jadi, jawapan dia awak kena tengok juga. Dekat premis 2 ni, okey, dia gunakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tak ada langsung dia ambil daripada sesuatu yang dia tidak ambil daripada ayat atas. Okey, contohnya PQRST ni datang dari mana? So PQRST ni dia yang cipta, dia yang saja-saja letak. So saya pun saja-saja letak. Okey, PQRST saya saja je letak. Sebab saya ikut atas, saya ikut saja. Bukan salah saya follow je apa yang dia buat. Okey. So PQRST tu salin dan awak akan ambil pada perkataan yang belum potong yang atas ni. Okey, awak belum potong lagi, awak tulis balik. Mempunyai jumlah sudut peluaran 360. Semaksudnya awak akan ambil mana yang belum digunakan lagi. Jadi yang ini awak belum gunakan lagi, semua ni awak janganlah ambil. Ni tak ada apa-apa pun. So awak tengok mana perkataan yang belum ambil tu, awak ambil je. Jadi awak kena highlight ataupun gariskan dan awak potong mana yang dah guna. Okey, yang dah guna macam ni awak potong. Dia potong. So tengok apa yang tinggal. So apa yang tinggal tu awak letaklah kat jawapan yang ruang kosong tu. Memang jawapan dia, bukan jawapan orang lain lagi. Alright.
Tak kisahlah kalau kedudukan dia berubah dekat atas ke kat bawah ke, tak kisah, sama je. Yang penting awak kena faham premis 1 mestilah ayat lengkap. Awak kena rujuk dekat atas. Okey. Contoh lain Sekejap. Tak apalah, yang ni saya tak nak buat contoh lain sebab nanti saya akan makan masa pula nak explain. Sebab saya nak fikir contoh pun makan masa. Okay, tak apalah. So biar je. So nanti kita akan tengok pada minggu depan lagi berkenaan dengan hujah. Okay, so yang ni saya nak awak kena kenal dulu hujah ni macam mana, kan? So hujah tu awak kena ingat lah. Kalau dia ambil PQRST, okay, awak kena tulislah PQRST. Dan apa yang dia ambil dekat sini, ada yang atas, awak potong yang atas. Lepas tu awak tengok mana yang tinggal, awak letak yang tinggal. Okay, awak letak je yang tinggal. So itu hujah. Senang je. Tapi hujah ni ada 3 bentuk. So saya baru ajar awak 1 bentuk. Nanti lagi 2 bentuk tu saya ajar Okay, kita slow-slow dulu. Okay, itu adalah berkenaan dengan soalan B. So boleh salin dan catatlah apa yang patut. Alright. And the last one is soalan C. Tulis 2 implikasi daripada ayat berikut. Soalan ni 2 markah dan sangat senang. Jadi kalau saya cakap sangat senang, mesti boleh buat. Okay, ni adalah contoh ayat dia. First, kalau dia cakap tuliskan 2 implikasi, jadi awak kena sediakan implikasi 1, implikasi 2. Okey, kalau soalan tu cakap tuliskan 2 implikasi, awak buat macam ni. Implikasi 1, implikasi 2. Ingat lagi tak saya cakap tadi, implikasi kena ada jika maka. Okey, kena ada jika maka. Alright. So ini adalah template dia, tapi saya tak nak tulis maka dulu, saya nak saja je awak nampak dulu. So sebelum awak tulis tu, saya nak awak tengok implikasi mestilah jika maka. Dan kalau dia ada 2 implikasi, dua-dua mesti sama, jika maka. So apa yang nak mula, siapa yang jadi anti jadian, siapa yang jadi akibat. Siapa yang jadi anti jadian, siapa yang jadi akibat. Kita nak tahu siapa. Okey, kita tengok ayat atas. Ayat atas ni, saya nak awak cari perkataan jika dan hanya jika. Cari perkataan jika dan hanya jika. Okey, awak cari kat sini, awak jumpa kat tengah-tengah, memang kat tengah pun. Okey, memang kat tengah pun. Okey. Saya nak awak potong. Okey, tak payah tengok lagi dah. Potong sahaja. Kemudian awak akan nampak kiri dia adalah anti jadian dan kanan dia adalah akibat. Okey, kiri dia anti jadian, kanan dia akibat. Ataupun terbalik, sama je. So sebenarnya apa ni? Mana satu jawapan dia? Jawapan dia ada 2. Jawapan dia adalah jika X ialah nombor ganjil, awak salin balik, maka baki, okey, yang bawah ni, yang selepasnya, baki apabila
dibahagi dengan 2 ialah 1. Buat salin sahaja. Belum malu-malu. Okey, buat salin je. 2 ialah 1. Okey, saya tak muat pula. Sekejap, saya tarik ke tepi. Okey. So itu jawapan yang pertama. Maksudnya awak ambil jika S ialah nombor ganjil, maka baki apabila S dibagi dengan 2 ialah 1. So untuk implikasi yang kedua ni awak terbalikkan sahaja. Jika baki apabila S dibahagi dengan 2 ialah 1. Okey, awak terbalikkan. Tulis maka X ialah nombor ganjil. Kalau terbalik pun tak apa. Okey, so sebenarnya dekat sini menunjukkan bahawa jawapan dia ada 2. Kalau ada jika dan hanya jika ni, mesti soalan tu dia cakap tuliskan 2 implikasi. Tuliskan 2 implikasi. So senang je, awak tunggal terbalik je. Letak ni dulu. Okey, lepas tu ni 1, ni 2, lepas tu tukar balik. Yang tu 2, yang tu 1. Macam itulah, tukar-tukar tempat je. Yang penting implikasi tu kena ada jika maka. Baru betul. Okay, so salin dulu. Lepas tu saya nak ambil kehadiran dan kita boleh habiskan kelas. Alright, so sebelum tu saya nak ambil kehadiran jap. Okay, so awak pergi kat ruangan komen dan saya akan sediakan satu form untuk awak isi kehadiran. Okay, saya harap awak nampak tu. Boleh isi sekarang. Jangan lupa isi ya. Saya tahu ada ramai kat sini. Okay, bagi siapa yang terputus ke terlepas ke nanti boleh kecap balik dalam rakaman video. Alright, so untuk tu saya nak tamatkan kelas kita malam ni. Jadi saya tak nak banyak atau cakap banyak.